pada 12 Januari 2022 baru-baru ini, negara dikejutkan dengan pemergian atau kematian ikon sukan bola sepak dan juga pengulas sukan antarabangsa dan kebangsaan yang sangat terkenal, iaitu Sarbaghet Singh, ketika bermain basikal di Johor. Bersenam itu sepatutnya menyihatkan, tapi kenapa ada orang yang meninggal ataupun terkena serangan jantung ketika bersenam? Adakah sukan berbasikal itu selamat? Jadi, sukan apa yang membahaya untuk jantung kita? Untuk mengulas lebih lanjut, jom kita tonton video yang sangat menarik kali ini, hanya di YouTube channel Al-Rumi. Stay. Legenda bola sepak negara Sarbaghet Singh meninggal dunia petang tadi. Difahamkan Sarbaghet 61 tahun yang lebih mesra disapa Shabby Singh itu terkena serangan jantung ketika berbasikal di Johor. Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi channel. Terima kasih kepada anda yang masih terus menonton. Saya nak ucap terima kasih dan tahniah kepada penyertaan untuk 30,000 subscriber free giveaway t-shirt 30k Team Rumi. Saya dah umumkan pemenangnya di Instagram saya semalam, dan pemenangnya ialah, yang pertamanya, Syed Shazli yang bercadangkan berkolaborasi dengan Kelana Jaya Running Club. Tajuknya sangat best, beza berlari seorang dengan grup. Sebenarnya tajuk ni dah lama saya nak buat, so bertepatan dengan tajuk ini saya akan berkolaborasi dengan Kelana Jaya Running Club. Dia pun dah respon, dah setuju. InsyaAllah kita akan susun, kita akan atur. Anda semua stay tune lah kan. Okay. Yang keduanya dengan Wai Safwan yang bercadangkan berkolaborasi dengan Eric Sharida. Tajuk dia unik, saya suka. Cabaran dia suruh belanja RM200 dekat Nike. Apa yang boleh dapat kan? Okey, kita akan cuba. Dan yang ketiga, Muhammad Sukri yang bercadangkan, tajuk ni saya suka lain daripada lain, berkolaborasi dengan paramedik sebabkan saya post video tentang kena serangan jantung ketika berjoging. Nanti saya akan usahakan dan dia suruh buat teknik-teknik CPR. InsyaAllah ketiga-tiga tajuk ni sangat on point. Untuk Syed Shazli, anda memenangi satu kasut running Haze 1.5 dari 910 910 shoes. Kasut ni sebenarnya saya pakai 2 kali saja. Masih cantik ya, condition saya boleh katakan 9.8/10 lah kan. US 11. Terima kasih Syed. Saya akan post kasut ini segera untuk pada anda dengan baju 30k Team Rumi. Dan baju ini pun saya masih still open untuk order, harga RM45. Anda DM saya di Instagram, DM isteri saya Eri Sharida di Instagram. Ready stock 1691, ada je, kita terus post segera. Size very limited. Okay? Tapi hari ini, apa yang lebih penting hari ini, kita nak share tentang isu yang memang dah berlaku hampir setiap hari dan mungkin menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, especially orang-orang yang nak bersenam. Kita nak bersenam tetapi kena serangan jantung ketika bersenam. So, sukan apa yang selamat? Yang paling penting, sukan apa yang paling bahaya? Saya akan ulas dalam video kali ini. Anda kena tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, macam biasa, siapa yang belum subscribe, apa dia? Pandai. Don't wait long. Subscribe. Yeza and thank you. Anda pun sedia maklum, saya salah seorang heart attack survivor dan saya buat angiogram, dah masuk stent dalam jantung saya. Dan baru-baru ini, tahun lepas bulan Ogos, saya buat sekali angiogram tetapi tak ada masuk stent. Dan saya seorang yang gemar berlari. Sebelum kena serangan jantung, saya dah berlari banyak juga maraton. Okey, jadi apa yang berlaku hari ini adalah kebanyakan mereka-mereka yang terkena serangan jantung ni, saya dah ulas dalam video saya sebelum ini. Anda boleh tonton video-video ini, kenapa ramai terkena serangan jantung ketika berlari, dan saya dah cerita apa itu cardiac arrest, apa itu heart attack. Dan majoriti mereka yang terkena serangan jantung ketika bersenam ni, majoriti dia tak tahu jantung dia dah ada blok. Seperti siapa? Seperti saya tak tahu saya dah ada blok, tetapi saya terus bagi aktif dalam dunia larian yang sangat saya minat. Dan begitu juga dengan kebanyakan mangsa. Baru ini arwah orang pelari wanita dinilai pun dia tak tahu dia ada blok. Sahabat saya, sahabat sekerja yang kalau saya cerita kat video sebelum ini pun dia tak tahu, hasil postmortem tahu dah ada blok. Dan begitu juga kebanyakan mereka. Dan kehilangan ikon seperti Sarbaghet Singh sangat-sangat mendukacitakan negara. Apatah lagi, beliau tu seorang yang aktif, hari-hari bersenam, hari-hari berbasikal, tetapi kena serangan jantung. Jadi ini mengkhawatirkan. Lebih baik tak payah bersenam lah, nanti kena serangan jantung. Saya dah share ada 4 tanda-tanda. Macam mana anda nak tahu anda dah ada masalah jantung? Mereka dah ada tanda-tanda, tapi mereka mengabaikan. Macam saya dah ada tanda-tanda tu. Tetapi salah satu sebab mungkin saya mengabaikan. Sebab yang kedua, saya pun tak pasti. Sebab saya rasa saya sihat, saya dah lari maraton, saya dah fit, saya mengamalkan gaya hidup sihat. Merasakan bisa saya ada sakit jantung.
Jadi saya hanya ingat itu adalah asma sebab saya memang ada asma. Jadi itulah satu senario yang sepatutnya kita kena tahu sebelum itu. Dan macam mana nak tahu, saya dah cerita kat video sebelum ni, anda boleh tonton. Dan jangan risau, sebenarnya dari segi kajian, daripada 100,000 orang yang masuk maraton, maknanya mereka yang sihat-sihat ni, yang perasaan sihat macam saya ni dulu, hanya satu daripada 100,000 yang kena serangan jantung ketika berlari. Bermakna sukan itu memang menyihatkan. Tetapi kita, anda dan kawan-kawan anda, especially mereka-mereka yang tersayang, insan yang anda sayang, anda kenal, tidak mahu tergolong di dalam satu daripada 100,000 walaupun satu. Jadi hari ini kita nak tahu, Sebegit Singh meninggal ketika berbasikal. Kawan saya ketika berjoging. Ada seorang ex-management di company saya kerja ni ketika bermain badminton. So kita nak tahu, adakah badminton yang tak selamat ke? Sukan basikal tak selamat ke? Sukan maraton tak selamat ke? Kita nak tahu mana yang tak selamat ni. Kita share sekarang kat sini. So anda kena tonton sampai habis. Jadi sebelum saya bagi tahu anda sukan mana yang berbahaya untuk anda ceburi, ini dia 6 faktor yang menyebabkan sukan apa pun yang anda ceburi tak baik dan berbahaya untuk anda. Yang pertamanya, dengar betul-betul. Yang pertamanya, stress level. Stress level ni kena ingat betul-betul. Walaupun anda main badminton ke, anda main bola ke, anda berjogging ke, stress level ni ramai tak tahu. Macam mana kita nak tahu stress level kita? Tak ada orang lain, anda aja tahu. Ia lebih kepada feeling. Sebab tu saya selalu cakap, listen to your body. Body dah bagi tahu dah. Badan aku lemah hari ni. Lutut aku sakit. Jantung aku macam anxious hari ni. Dia dah bagi tahu. Kita selalu tak nak dengar dan kita mengabaikan. So salah satu faktor yang menyebabkan sukan itu berbahaya adalah stress level anda sendiri, bukan sukan itu. Maknanya salah satu sebab anda tak cukup tidur. Anda tidur 3 jam, anda nak pergi berjogging, lari, berbahaya. Anda dah balik kerja, pagi kerja dah penat dengan traffic jam dekat kerja, kena maki, anda bergaduh, anda travel dan sebagainya. Anda nak main bola petang tu, stress level tinggi kan? Tak selamat. Stress level lain, anda ada masalah keluarga, anda ada masalah financial, anda terlalu memikirkan, anda punya tekanan darah dah tinggi, anda bersukan, sukan tu memang menyihatkan, tetapi anda letak lagi stress level. Jadi faktor yang pertama sangat penting, tolong ambil kira stress level, especially kalau anda perasan kebanyakan mereka macam mendiang Sebegit, yang sahabat saya, dia kena petang dan malam. Sebab apa? Pagi dah penat, ni kemungkinan dia dah penat kerja, dia dah ada stres kerja, balik kerja dia nak bersenam. Stres tu dah ada, dia letak lagi stres. Jadi sukan itu sangat berbahaya. Yang keduanya sedikit berkaitan dengan stres juga, iaitu body anda lemah. Anda dah ada sign body lemah, maknanya anda demam. Isu ni menarik. Apabila anda demam, anda punya antibody tu akan jadi lemah. Dia punya sistem pertahanan tu akan jadi lemah. Sebab bila bersukan ni, darah tu mengalir laju. Demam ni dia ada macam menghasilkan patogen, ada fakta spesifik. Tetapi apabila ada vaksin, ada orang demam, ada orang tak demam. Ada orang demam tu mungkin badannya tak sesuai. Jadi mereka yang demam ni, lepas vaksin contohnya, badan dah lemah. Jadi patogen tu akan mengalir laju, dia akan terselit-selit dekat celah-celah injap jantung anda yang ada banyak ni. Dia bila terselit-selit akan menyebabkan inflame. Inflame ni macam bengkak lebih kurang. Apabila dia bengkak, dia akan terkumpul, dia akan jadi blok. Jadi bila dia blok, dia akan jadi darah tu akan pump dengan lebih laju dari kebiasaannya. Sebab tu berbahaya. Apabila body anda lemah, anda demam atau anda sangat penat, jangan bersenam. Rehat dulu kalau anda demam. Mana kalau nak sangat bersenam, yang sangat-sangat moderate, jalan kaki saja dalam 5-10 minit. Jangan anda bantai masuk long run, buat speed interval tengah-tengah demam. Itu akan menyebabkan sukan yang anda sertai itu sangat berbahaya. Tengah demam main badminton, faktor badan itu menyebabkan sukan yang anda buat itu, walau apa saja sukan, berbahaya. Yang ketiganya durasi. Durasi yang dicadangkan dalam masa seminggu 150 minit dengan cara moderate. Ini kajian sains sukan mengatakan 150 minit seminggu, ataupun dalam sehari plus minus 20 ke 30 minit. Jadi kalau nak buat panjang sikit, maybe weekend, maybe 1 jam, 60 minit dan sebagainya. Jangan buat durasi yang berlebih-lebih. Lebih daripada itu, senaman yang anda buat dah tak ada benefit. Lebih kepada penat dan lebih kepada harmful saja dan membawa banyak keburukan. Ini masalah kita nak buat sukan ekstrim, long distance. Kecuali memang body anda dah adapt, memang training yang proper dan sebagainya. Janganlah buat durasi yang panjang-panjang. Orang kata, saya nak lari leha-leha je, 3 jam. Tak ke menyeksakan body tu. So walaupun anda main sukan badminton ke, anda main sukan basikal ke, kalau terlebih lama sangat, ia akan membahayakan jantung anda. Yang seterusnya adalah intensity. Yang ni saya dah banyak share. Tentang intensity. Macam mana nak tahu intensity? Ada beberapa cara. Yang paling tepat adalah menggunakan jam yang ada
GPS heart rate monitoring. Saya dah bagi tahu banyak kali, sebab tu sekarang saya sangat enjoy dengan saya punya low heart rate training saya. Saya punya marathon training saya sangat enjoy. Saya tak ada stres, saya berlari dengan lebih efisien. Saya boleh fresh pergi kerja selepas lari. Saya berlari hampir setiap pagi dan saya progress, dan paling penting saya tak ada injury. Okey, jadi kalau sukan itu anda buat semua zon 4, zon 5, saya ni sebelum berlari saya seorang pemain badminton. Jadi saya sangat berminat main badminton. Jadi sekarang ni doktor kata elakkan main badminton. Badminton tu tak bersalah, tapi badminton ni siapa yang main tahu, dia kalau bila dah shock tu anda dapat pace sedap, dapat rhythm dia, dapat tempo dia, ada kemungkinan anda akan main high intensity sebab dia ada agility, dia ada melibatkan strength, dia ada sikap perubahan movement dia, anda dah seronok, jadi heart rate anda akan spike. Jadi kalau sukan-sukan yang terkawal tu macam basikal, macam jogging, anda boleh kawal pace anda. Jadi sukan-sukan yang bergerak, ada kontak, bola, badminton dia membahaya sikit. Jadi kalau anda nak tengok sukan apa yang tak membahaya untuk jantung anda, tengok sukan yang tak tinggi melampau intensitinya. Seterusnya, faktor cuaca ni sangat penting. Kalau kat Malaysia ni lebih kepada panas lah. Sebab tu mereka yang kat overseas ni enjoy sikit lah. Dia sejuk yang cantik, dia breezing sikit-sikit dalam macam kat Cameron Highland, 8 ke 14 degree tu cun lah. Bila panas, heart rate anda, jantung anda akan bekerja lebih keras, lebih tinggi pada biasa. Dan kalau anda berlari memang tak sesuai. Kecuali anda memang atlet profesional nak buat triathlete, sebab dia orang kan akan berlari pukul 1 tengah hari, pukul 2 petang dan sebagainya. Kalau boleh elakkan. Banyak lagi benda berfaedah anda boleh buat daripada anda nak berlari panas-panas, menyeksa diri, dan itu sukan yang membahaya untuk jantung anda. Kenalah ada proper training, kena ada acclimation, kena training, heat training dan sebagainya. Dan jangan sampai heat training tu pun menyebabkan anda kena serangan jantung. Kalau nak bersukan apa saja, pilih masa yang sesuai, jangan ketika panas late-late, sebab ia tak baik untuk jantung anda. Jadi yang terakhirnya, yang keenam adalah apa saja sukan yang anda buat, janganlah buat secara mendadak tiba-tiba. Semuanya kena gradually. Kalau dalam running dia ada istilah 10% increase dari segi mileage especially nya. Anda dah lama tak main bola. Dulu memanglah anda star dekat sekolah dan sebagainya, kat universiti. Dah 5-6 tahun, 10 tahun tak main, tiba-tiba anda bantai badan anda macam anda 10 tahun yang lalu. Tak okey. Tenang, step by step. Memanglah anda suka mencabar diri, tetapi apa yang sebenarnya anda nak buktikan? Apa sebenarnya yang nak buktikan? Dapat duit ke? Dapat pujian ke? Atau memang anda buat cabaran tertentu ke? Saya tak tahu. Itu terpulang masing-masing. Apa yang kita buat tu, back to the basic. Why you started? Kenapa anda mulakan? Kalau anda nak sihat, fokus kepada nasihat. Tak salah kita mencabar diri. Apa-apa saja sukan yang anda nak buat, kena consider 6 faktor ini. Sukan itu tak bersalah. Tetapi ada sukan tu dia season. Ada sukan tu ikut kesesuaian umur. Untuk macam saya mungkin berbahaya sikit. Jadi sukan tu tak bersalah. Sebab tujuan sukan tu sebenarnya untuk kesihatan, beri anda cergas, anda relief anda punya stres. Dan yang paling penting, sukan tu kita minat. Dia adalah lifestyle kita. Poin saya kat sini, apa sukan tu tak berbahaya, tetapi anda kena consider 6 faktor ini. Kalau ada 6 faktor ni, walaupun sukan itu sebenarnya santai, lebih baik anda kena consider balik dan ambil kira. Kebanyakan mereka yang serangan jantung ni, jantung dia dah ada blok, dia tak tahu. Pergilah ke hospital, buat pemeriksaan yang mendalam. Saya dah share banyak dekat video saya sebelum ini, supaya apabila anda bersenam, ia dalam keadaan yang selamat dan kembali kepada niat anda. Okey? Alright. Terima kasih sekiranya anda berjaya tonton sampai sini. Kalau anda suka video ini, tekan butang like. Tinggalkan komen. Sukan-sukan apa yang anda rasa sangat berbahaya, tak sesuai. Tinggalkan komen supaya ramai orang boleh baca dan berkongsi pendapat. Dan yang paling penting, subscribe, okay? Yes sir. Sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalam.